Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Rosnani dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk Tanah Renta Dunia. Kumpulan kami adalah kumpulan R dan saya ialah Dong Ching Yi dan nombor matrik saya ialah 263236 dan Chan Wan Lisa Grace, Chan Cheling dan Leonard Eun adalah ahli kumpulan R. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa Malaysia, tanah bermaksud lapisan bumi yang di atas sekali tempat orang mendirikan rumah bercocok tanam dan lain-lain, dan runtuh bermaksud longsor. Oleh itu, tanah runtuh dikenali sebagai lapisan gelongsor di bumi, dan seterusnya tanah runtuh merupakan salah satu fenomena bencana yang sering berlaku sama ada secara semula jadi atau akibat aktiviti manusia. Proses kejadian tanah runtuh melibatkan gelongsor tanah atau pergerakan tanah dari satu kedudukan yang tidak stabil, dan tanah runtuh berlaku secara pantas atau perlahan oleh tarikan graviti. Saya Chan Wayan, nombor matriks 278388. Saya akan membentang tentang kaitan tanah runtuh dengan teori geografi. Tanah runtuh boleh diklasifikasikan mengikut jenis pergerakan dan jenis bahan yang terlibat. Jenis kelajuan pergerakan tanah runtuh boleh diklasifikasikan dengan dua jenis, yaitu jenis pergerakan cepat dan jenis pergerakan perlahan. Jenis pergerakan perlahan dapat diasingkan kepada 4 jenis tanah runtuh, yaitu kesotan tanah, kesotan tarus, kesotan batu glasir, dan gelangsa tanah. Kesotan tanah adalah sejenis tanah runtuh yang paling biasa juga dikenali sebagai rayapan tanah, merupakan sejenis tanah runtuh yang pergerakan yang menuruni cerun secara perlahan. Pergerakan ini kurang dapat dilihat dengan mata kasar. Kebanyakan jenis tanah runtuh ini berlaku di beriklim tropika yang lembap dan sederhana sejuk. Jenis kedua pergerakan perlahan tanah runtuh dunia adalah kesotan tarus, yaitu proses pergerakan tanah runtuh dengan lambat dan biasanya berlaku di lereng yang sederhana curam. Pergerakan ini melibatkan bahan yang berada dalam keadaan yang kering dan berbentuk kasar. Hujan yang lebat menjadi penggalak kepada pergerakan tanah runtuh ini. Jenis pergerakan tanah runtuh ketiga adalah kesotan batu glasir, yang melibatkan pergerakan bahan kasar bersama sedikit lumpur dan tanah. Pergerakan ini berlaku disebabkan oleh pencairan salju yang bertindak sebagai pelicin pada awal musim panas. Pergerakan tersebut biasanya berlaku di kawasan bercerun landai. Jenis pergerakan perlahan tanah runtuh yang keempat adalah gelangsa tanah. Gelangsa tanah merupakan pergerakan bahan tanah dan batu tongkol menuruni cerun landai dalam keadaan penuh dengan air. Keadaan ini banyak berlaku di kawasan yang beriklim sejuk dan sederhana sejuk. Gelangsaran tanah disebabkan lapisan atau atas ini menjadi longgar dan tidak kukuh. Pergerakan ini berlaku dengan lebih perlahan dan kadar pergerakan meningkat pada tengah hari dan lewat petang musim panas, kerana keadaan suhu lebih tinggi dan pencairan air mudah berlaku. Selain daripada jenis aliran perlahan tanah runtuh, mahu adanya jenis pergerakan cepat yang membawa ancaman nyawa. Salah satu jenis tanah runtuh aliran cepat adalah geluncuran. Geluncuran adalah satu pergerakan tanah runtuh dengan jisim pantas yang berlaku dengan tiba-tiba. Geluncuran dapat diklasifikasikan kepada 3 jenis, yaitu robohan, geluncuran puing, dan geluncuran batuan. Geluncuran robohan merupakan pergerakan batuan di cerun bukit. Pergerakan geluncuran robohan berlaku disebabkan beban yang berat di lapisan atas tanah menyebabkan lapisan batuan yang lembut di bawah runtuh. Geluncuran puing pula adalah pergerakan serpihan batuan yang bergolek di cerun curam. Pergerakan jenis tersebut biasanya melibat serpihan batuan yang kurang padat dan kering. Tarikan
graviti menjadi punca yang penting berlakunya pergerakan tersebut. Pergerakan geluncuran batuan biasanya berlaku terhadap batuan berlapis-lapis yang tersusun secara serong. Komposisi batuan mempunyai retakan dan rekahan yang mewujudkan kejadian geluncuran batuan ini. Runtuhan boleh melibat pergerakan batu secara tiba-tiba di cerun yang sangat curam. Terdapat dua jenis runtuhan, yaitu runtuhan puing dan runtuhan batuan. Pergerakan runtuhan puing melibat pergerakan serpihan batuan di cerun yang curam, seperti tebing tinggi. Runtuhan batuan merujuk kepada batuan yang jatuh secara bebas, dan kejadian jenis tanah runtuh ini biasa berlaku di kawasan cerun atau tebing tinggi. Runtuhan ini merangkumi berbagai jenis saiz dan bentuk batu batuan. Proses kejadian tanah runtuh yang berlaku di tebing tinggi disebabkan aktiviti ombak yang menghakis di kaki cerun sehingga membentuk gua. Kejadian ini menjadikan tebing menjadi bumbung gua dan terjatuh ke bawah secara bebas tanpa menimpa tebing curam. Tanah runtuh jenis robohan atau toppler merujuk kepada objek yang jatuh dari atas dan menimpa batuan yang berlaku di bawah runtuh. Kejadian tanah runtuh jenis robohan ini hanya berlaku pada tempat ketinggian tinggi serta bersama dengan batuan yang retak berada di tebing cerun. Runtuhan bertimbak ini terjadi apabila terdapat batu yang longgar dan runtuh di bahagian yang lebih tinggi menimpakan batuan yang mempunyai retakan di bahagian cerun bawah. Aliran tanah pula melibat pergerakan bahan yang basuh seperti lumpur dan tanah liat yang berada di cerun bukit. Pergerakan bahan ini biasanya berlaku di cerun-cerun yang lebih landai, yaitu 5 darjah hingga 30 darjah. Area ini lebih perlahan berbanding dengan pergerakan aliran lumpur. Pergerakan ini tidak berlaku di alur tetapi pergerakan sebenarnya di permukaan condong. Seterusnya, aliran lumpur adalah sangat giat di bahagian cerun curam, yang biasanya berlaku di kawasan-kawasan gunung panas dan separa gunung. Hujan berkala agak lebat menyebabkan lapisan tanah menjadi semakin longgar. Permukaan tanah yang bertepungan dengan air menghasilkan lumpur. Lumpur ini bergerakan dengan pantas melalui lurah-lurah di lereng bukit atau gunung. Aliran jenis lumpur berlaku di permukaan cerun yang terbuka dan kurang letupan bumi. Aliran debris pula merupakan sejenis tanah runtuh yang bergerak secara pantas dan terdiri daripada campuran bahan yang kecil, seperti lumpur dan pasir, sampai bahan yang besar seperti bongkahan bebatuan yang berlaku dengan tempoh masa yang singkat. Kejadian ini berlaku disebabkan oleh keruntuhan bahan pegunungan akibat daripada gempa bumi atau letusan gunung berapi yang sangat curam. Selamat pagi dokter, nama saya Chen Jedin, metrik nombor 2781133. Antara faktor manusia yang akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh adalah aktiviti pembangunan di lereng-lereng bukit. Negara yang semakin berkembang pesat memerlukan tanah yang banyak untuk membangunkan pembangunan. Pembangunan infrastruktur atau rumah kediaman di cerun bukit akan menyebabkan tanah bahagian bawah cerun dibuangkan dan tidak dapat menyokong tekanan yang berat dan seterusnya akan mengakibatkan berlakunya tanah runtuh. Faktor yang seterusnya adalah penebangan pokok-pokok yang tidak terkawal atau pembukaan tanah secara haram. Pokok ditebang untuk keuntungan syarikat sendiri dan akar tumbuhan sebagai pengikat tanah dan penyerap air ditebangkan. Ini akan menyebabkan tanah menjadi longgar dan mudah dibawa oleh arus air yang deras apabila hujan lebat dan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Faktor yang ketiga adalah pemotongan cerun. Cerun dipotong untuk kegunaan pembinaan jalan raya atau untuk mendalamkan sungai. Cerun yang dipotong pada bahagian lengkung sungai akan menyebabkan tanah dihakis dan kejadian tanah runtuh akan berlaku. Faktor yang seterusnya yang menyebabkan berlakunya tanah runtuh adalah hujan lebat. Selepas hujan lebat, kadar penyerapan air yang tinggi dan saluran air seperti longkang yang tidak mencukupi menyebabkan aliran air yang deras di bawah tanah dan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Faktor yang seterusnya adalah gempa bumi atau letusan gunung berapi. Walaupun negara Malaysia tidak mengalami gempa bumi atau letusan gunung berapi, tetapi negara-negara yang mempunyai
kawasan gunung berapi dan gempa bumi telah mencatatkan bahawa kedua-dua faktor ini merupakan penyumbang kepada kejadian tanah runtuh. Gagaran yang dihasilkan akan menyebabkan struktur cerun yang lemah mengalami runtuhan. Faktor yang seterusnya adalah pembentuk muka bumi dan geologi. Ketinggian cerun atau kecuraman cerun dan struktur batu bata akan mempengaruhi kestabilan cerun. Cerun yang tinggi akan menaikkan padahal laju air yang mengalir pada musim hujan. Faktor yang terakhir adalah faktor massa. Dalam faktor massa mempunyai dua penyebab tanah runtuh, yaitu sebab luaran dan sebab dalaman. Sebab luaran adalah aktiviti kikisan seperti penambahan kecurunan puncak dan perubahan geometrik, manakala sebab dalaman adalah merupakan aktiviti-aktiviti yang mengurangkan daya tahan kikisan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Melissa Grace anak perempuan Michael G. Udas. Nombor matrik saya adalah 278899 akan membentangkan tentang kesan tanah runtuh. Terdapat beberapa kesan tanah runtuh yang dapat dikenal pasti. Pertamanya adalah kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa merupakan satu kesan yang amat berbahaya apabila berlakunya tanah runtuh. Ahli keluarga akan kehilangan orang yang tercinta atau tersayang. Mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah, lemas dan lain-lain. Mereka yang terlibat ini kehilangan sokongan moral untuk meneruskan perjalanan atau kehidupan mereka. Seterusnya adalah kemerosotan ekonomi negara. Tanah runtuh menyebabkan kemusnahan dan kerosakan harta benda serta infrastruktur seperti pembangunan yang telah didirikan oleh kerajaan, barangan berharga, barangan elektrik, perabot, pakaian dan lain-lain. Kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk membayar pulih semula bangunan atau tempatan yang musnah akibat tanah runtuh. Kesan tanah runtuh juga memberikan impak yang negatif terhadap psikologi seseorang. Penduduk yang pernah mengalami fenomena tanah runtuh akan berada dalam ketakutan atau fobia yang tinggi. Tanah runtuh ini juga mengakibatkan seseorang itu menjadi tertekan atau stres kerana tidak dapat melupakan fenomena yang dilalui atau dirasai oleh mereka. Mangsa yang terutamanya mangsa kanak-kanak akan berada dalam kesedihan kerana kehilangan ahli keluarga. Ada yang juga kehilangan upaya atau kecacat dan susah untuk meneruskan kehidupan mereka dengan normal. Tanah runtuh ini juga memutuskan sistem pengangkutan. Apabila tanah runtuh berlaku, sumber bekalan mentah atau ubat-ubatan tidak dapat dihantar ke kawasan yang terlibat kerana berlakunya kesulitan atau kesukaran seperti sistem perhubungan yang rosak dan sebagainya. Situasi ini akan menyebabkan mangsa banjir berada dalam keadaan kelaparan dan kesihatan yang tidak bagus. Air sekali adalah kesan terhadap alam sekitar. Ia membawa impak yang besar terhadap guna tanah pertanian. Kawasan tanah tinggi juga berkemungkinan menjadi rata akibat timbunan tanah dan lumpur daripada bencana tanah runtuh. Timbunan tanah dan juga lumpur daripada kegiatan tanah runtuh menyebabkan sungai-sungai atau empangan tasik menjadi lebih cetek untuk menangkung jumlah air yang banyak. Aras air sungai ini menjadi lebih tinggi dan kawasan darat berubah menjadi kawasan berair. Kemusnahan hutan tanah tinggi menyebabkan berlaku perubahan ekologi di kawasan tanah tinggi. Nama saya Leonard Ng Hui Juan, nombor matrik 263706. Sekarang saya akan membentangkan langkah mencegah tanah runtuh. Langkah pertama adalah penanaman pokok-pokok di lereng atau cerun bukit. Hal ini disebabkan oleh aktiviti pembalakan dan penebangan hutan tanpa kawalan telah melonggarkan ikatan tekstur tanah, menyebabkan cerun longgar dan runtuh terutama semasa hujan lebat. Oleh itu, pokok-pokok perlu ditanam untuk menyekat pergerakan tanah sehingga tidak terpengaruh oleh aliran air bawah tanah yang tergelincir ke cerun yang tidak stabil. Langkah kedua adalah membina sistem peparitan yang terancam. Hal ini kerana sekiranya lereng bukit tidak dibina sistem saliran, air akan bertakung dan menyerap di kawasan lereng bukit ke dalam tanah sehingga struktur tanah menjadi longgar. Ini boleh mengakibatkan hakisan tanah berlaku. Oleh itu, sistem peparitan adalah sangat penting bagi membolehkan air hujan dari lereng bukit mengalir sepenuhnya dan terus ke longkang atau sungai dan laut.
Langkah ketiga adalah pembangunan yang terancang. Kerja pembukaan tanah hendaklah dijadualkan secara berperingkat untuk mengelakkan pendedahan tanah terlalu lama kepada proses hakisan. Selain itu, kuarter pembangunan yang boleh dilaksanakan di lereng-lereng bukit juga perlu ditetapkan supaya penerbangan dikawal. Langkah keempat adalah melalui pendidikan. Subjek geografi perlu diajar sejak sekolah rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak pelajar yang tidak mengambil perhatian tentang keadaan persekitaran mereka dan semakin kurang kisah akan kepentingan menjaga alam sekitar. Oleh itu, pengajaran geografi di sekolah, ilmu geografi pelajar akan ditambahkan. Pada masa yang sama, pendidikan juga dapat memupuk pelajar peka terhadap isu alam sekitar dan melibatkan diri dalam melindungi alam sekelilingnya. Langkah terakhir merupakan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana penguatkuasaan akan mengelakkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, hukuman berat seperti hukuman penjara atau denda yang tinggi perlu dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan dan hanya mementingkan keuntungan diri sebagai pengajaran agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Pongsini akan membentangkan tentang penutup. Tanah runtuh merupakan bencana geologi yang memberi ancaman kepada hidupan maupun persekitaran, dan tanah runtuh sering berlaku pada tanah atau batuan yang lemah dan kedudukan yang tidak stabil, dan tanah runtuh berlaku juga boleh disebabkan semula jadi atau susulan daripada aktiviti manusia, penarahan bukit, penerbangan kawasan tahan hujan, dan pembinaan bangunan di atas tanah tinggi mengundang risiko kemusnahan harta benda dan nyawa. Oleh itu, masyarakat mestilah mengelakkan sebarang pembinaan di kawasan tanah tinggi yang berisiko, dan sebarang projek pembinaan perlulah mendapat bimbingan daripada pakar untuk mengkaji dan menilai terlebih dahulu tahap keselamatan sesuatu kawasan. Hal ini untuk mengelakkan tanah runtuh berlaku. Sekian, terima kasih.